Ni ramai lagi hak lain, cuma ni sebut contoh sebab mereka ni lebih banyak sikit sebut berbanding orang lain. Banyak sikit sebut. Yang pertama hadis kaedah ataupun usul yang pertama, iaitu hadis-hadis mana telah timbul. Hadis-hadis yang bercanggah dengan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala dan menyerupakannya dengan makhluk. Kalau kita jumpa lagu ni, pelik lah, bunyi pelik sikit. Kalau sekadar sebut tangan Allah, mata dan sebagainya, tu dalam Quran pun ada. Kalau ada dalam Quran itu tak pelik. Bahkan ada dalam hadis-hadis yang sahih pun kita terima sebagai salah satu sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi hak pelik, misalnya hak pelik ni lagu ni, kita tidak nak baca sebab kalau baca ni boleh baca pun ni misalnya Yunus bin Bukair beriwayatkan daripada Ibnu Ishaq, daripada Abdurrahman bin Al-Harith, daripada Abdullah bin Abi Salamah, daripada Ibnu Umar, bahawa Ibnu Umar hantar orang pergi untuk tanya Ibnu Abbas, adakah Muhammad telah melihat Tuhannya? Begitu. Maka Ibnu Abbas pun hantar balik orang yang diutuskan oleh Ibnu Umar tadi kepadanya, dengan jawapan, ya, Nabi ada tengoklah Tuhan duduk atas kerusi emas. Tuhan itu duduk atas kerusi emas, dipikul oleh 4 malaikat. Satu malaikat dalam rupa manusia, orang. Malaikat yang kedua dalam rupa singa. Malaikat yang ketiga dalam rupa lembu jantan. Malaikat yang keempat dalam rupa burung nasar. Dalam satu bilik yang hijau, bilik hijau. Di bawahnya yang berhamparkan emas. Hamparan dia tu daripada emas. Tuhan duduk atas kerusi. Kalau ada lagu ni bunyi lagu ni jangan. Kena beringatlah tu. Tak payah tengok sanak dia. Tak payah tengok sanak dia, perawi dia siapa, tak payah. Boleh fikir sendiri. Kalau Tuhan duduk atas kerusi, itu makna Tuhan berjisim kan? Tuhan ini tidak serupa dengan makhluk. Jisim-jisim ini adalah sifat makhluk. Sifat makhluk. Berbeza dengan kalau dia kata tangan. Tangan itu kita terima. Dan tangan itu kita tidak dengan kepercayaan, dengan kita percaya, kita yakin tangan itu dengan makna jisim. Tidak. Tangan itu adalah satu sifat Allah yang layak dengannya. Tidak serupa dengan makhluk. Hak ni tak boleh lagu tu. Duduk atas kerusi. Gitulah. Itu riwayat yang pertama. Dia satu lagi kaedah yang disebutkan oleh ulama-ulama kita. Ni sesuai dengan kaedah dirayah kita ni lah. Dalam Alfiyah Imam Suyuti, dia ada sebut gini, wa qala ba'dul ulama il-kummali uhkum biwad'i khabarin in yanjali qad bayana al-ma'qula aw manqula khalafahu aw naqadha al-usula wa fassaru al-akhira haythu yafqadu jawami'u mashhuratun wa musnadu. Itu di antara yang disebutkan oleh Imam Suyuti dalam Alfiyahnya. Bukan satu saja sebenarnya Alfiyah dalam hadis ni, dalam ulum hadis ni banyak Alfiyah. Umpamanya Alfiyah Iraqi, satu lagi. Tu masyhur lah tu. Alfiyah ni dia buat 1000 bait. 1000 bait mengumpulkan kaedah ilmu hadis. Kaedah ilmu hadis. Termasuklah kaedah dirayah ni. Dia sebut misalnya di sini, sesetengah ulama yang mahir, yang sempurna berkata, kamu putuskan, kamu hukumkan sesuatu hadis itu sebagai palsu. Kamu kata hadis itu palsu, kata dia, in yanjali, jika jelas. Jika jelas, lagu mana? Qad bayana al-ma'qula aw manqula. Hadis itu bercanggah dengan ma'qul, itu logik.
Ini mana merujuk kepada sistem dirayah. Au mangqulah, ataupun ia bercanggah dengan mangkul, apa dinukilkan daripada Nabi SAW. Ini merujuk kepada sistem riwayat. Kalau bercanggah dengan sistem dirayah dan riwayat, khalafahu, menyalahinya, au naqadal usulah, ataupun ia menentang, menongkah, ataupun merobohkan usul. Kaedah kita, usul kita. Kalau usuluddin ke apa dia? Tuhan itu tidak berjisim, tidak berupa, tidak berbentuk, tidak apa. Itu usul. Itu makna usul. Allah SWT ni tidak memerlukan kepada makhluk, tidak perlu apa-apa. Tiba-tiba ada gambaran tu. Gambaran Allah ni memerlukan kepada yang lain. Allah ni serupa dengan makhluk. Dan seumpamanya, itu bercanggah dengan usul. Itu tafsiran usul yang pertama. Tafsiran yang kedua, iaitu usul tu kepada dia. Kalau kita tidak dapati riwayat-riwayat ni dalam kitab-kitab yang masyhur, yang merupakan usul dalam agama Islam. Kitab-kitab yang masyhur tak ada. Kalau ada pun kitab-kitab yang terpencil, kitab-kitab yang ganjil dalam ilmu hadis. Mereka mentafsirkan hak terakhir ini, usul ini maksudnya apa dia? Iaitu yang tidak ada di dalam kitab-kitab jawami', kitab-kitab yang masyhur, dan kitab-kitab masanid, musnad tak ada. Kalau lagu ni, itu satu tanda lah tu, bahawa hadis ini kena kita berhati-hati. Yang kedua, riwayat-riwayat yang tidak sesuai dengan kedudukan Nabi SAW dan mengaibkan baginda. Seperti Nabi SAW bermalam di rumah Ummu Hani pada malam Mi'raj. Ini kan yang pertama saat ni, riwayat yang pertama saat ni juga daripada Ibnu Ishaq. Riwayat yang kedua ni bercanggah dengan kaedah yang kedua ni, juga riwayat Ibnu Ishaq. Sebab itulah ulama-ulama mengatakan dia ni mujassimah, Ibnu Ishaq. Sebab apa? Banyak riwayat-riwayat yang menggambarkan Tuhan ni berjisim. Macam tadi di rumah Ummu Hani. Ni riwayatnya panjang ni, kita tidak nak baca semualah. Cumanya hadirin dan hadirat sekalian boleh baca sendiri. Kita nak buat kesimpulan je. Dan perkara ni saya sudah sebut dah di dalam buku Ibnu Ishaq yang saya tulis tu, bincang panjang dah. Dari segi dirayahnya, dari segi riwayatnya sudah bincang. Cuma kita sekarang ni nak tengok dari sudut dirayah, dari sudut dirayah. Dari sudut dirayah, Nabi SAW Mi'raj, Isra' Mi'raj daripada rumah Ummu Hani. Ummu Hani ni siapa? Iaitu sepupu dia, kakak kepada Sayyidina Ali. Ummu Hani. Ummu Hani ni, dia tidak Islam kecuali selepas daripada pembukaan Mekah. Sini ni terjemuh saja je. Selepas daripada pembukaan Mekah. Suami dia namanya Hubairah, musuh ketat Nabi SAW. Dalam riwayat ni dia sebut Nabi SAW Isra' Mi'raj tu di rumah dia, daripada rumah dia. Nabi tidur duduk sekali dengan dia di rumah dia. Sedangkan kita semua tahu kan Isra' Mi'raj tu bila? Bukan pada tahun yang pertama hijrah, tahun yang kedua, tahun ketiga pun tak. Sebelum hijrah lagi. Sedangkan dia ni tak Islam lagi. Kalau lepas hijrah pun tak boleh jadi. Mungkin dia tak Islam lagi. Dia Islam ni pada tahun yang ke-8 baru Islam. Pembukaan Mekah berlaku pada tahun yang ke-8. Macam mana Nabi SAW ni pergi tidur rumah dia? Lepas tu dia tu siapa? Nabi SAW tak ada isteri ke? Anak-anak dia, seramai-ramai anak dia tu dia tinggal ke siapa? Timbul kemusykilan. Sebab apa dia pergi tidur di rumah Ummu Hani tu? Cara Ummu Hani tu cuba kita baca dalam terjemahan ni. Hak ni terjemahan semata-mata bagi teks yang Ibnu Ishaq sebut tu. Kita nampak macam bini dia, macam isteri dia. Bila Nabi SAW nak pergi cerita, dia pegang Nabi.